Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Yang Muhammad Datuk Wira Hajah Mas Amayanti Haji Samsudin, Ahli Parlimen Masjid Tanah. Saya tertarik dengan ucapannya tadi. Saya baru dengar satu ucapan. Sebenarnya saya suka menulis ucapan orang. Jadi saya dah hafal dah ucapan yang telah disampaikan tadi. Dan insya-Allah ada beberapa perkara yang kita akan ulas tempat lain nanti. Tuan Haji Imran Abdul Rahman, Negeri Bantu Melaka, Timbalan Betul Jaya Pas Melaka. Tu saya boleh baca dengan hebat, dia kuatlah mata tu ya. Tuan Haji Nazri Yunus, Seusaha Perhubungan Negeri Sembilan. Tuan Haji Muhammad Hanafi Muhammad Zain, Ketua Perhubungan PN Port Dickson. Tuan Haji Muhammad Hari Hanafi Muhammad Zain. Tuan Haji Fatah Zakaria, Timbalan Tuan Chok Wang Seng, Ketua Gerakan Port Dickson. Ini nama. Okey. Datuk S. Ragu, Ketua DSPP Port Dickson. Ragu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemputan, kawan-kawan yang dihormati sekalian, termasuk media yang hebat berada di sana. Mula saya ingat mereka sebahagian daripada orang datang dengan ceramah, tapi sedang merakam dengan hebatnya. Selamat merakam. Dan juga abang-abang polis yang juga sedang merakam, dan juga tiktokers semua yang sedang merakam live. Terima kasih kepada semua. Apa khabar semua? Apa khabar rakyat Malaysia? Apa khabar orang muda? Tuan-tuan, saya sering kali menyebut di parlimen orang muda. Allah berfirman dalam Quran yang bermaksud, pilihlah pemimpin di kalangan kamu seorang yang kuat dan amanah. Imam Ahmad Hanbal mentakrifkan perkataan kuat itu sebagai muda. Muda di sini orang muda. Orang muda ada kekuatan, ataupun orang lama yang kuat. Ketika kuat ya. Qawi ni kuat. Jadi tuan-tuan, semua sekali tuan-tuan, ahli plaza Puaka, semana-mana pihak yang menulis tentang orang muda, mereka menyebut masa depan sesebuah negara bergantung kepada orang muda. Dan inilah perjuangan PN. PN nak pastikan bahawa orang-orang muda, siapa saja orang muda, untuk diketengahkan kehadapan untuk jadi pemimpin negara ini. Kita orang baik tuan-tuan. PAN ni orang baik, Bersatu baik, Gerakan baik. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu di Parlimen Arau ni untuk UMNO ni tuan-tuan, PN tak dapat masuk Negeri Sembilan. Kali ini sakana. Selamat berjuang. Saya mula-mulanya nak perlahan sikit lah Negeri Sembilan ni, sebab saya dengar cerita UMNO nak masuk, nak bagi can lah sikit. Tapi tuan-tuan, UMNO dijangka bertanding 16 kursi, PH 20 kursi. UMNO tak mungkin boleh jadi MB. Orang UMNO apa dah tunggu apa lagi? Saya dah sebut dah orang UMNO. Saya nak beritahu di Arau, ahli PAS 11,000, ahli Bersatu 3,000, jumlah 14,000. Saya dapat 31,000. Siapa yang sokong saya? Orang UMNO. Yang masuk UMNO, yang masuk PAS, saya seorang lah. Orang semua tak masuk. Tapi
Yang mari lagi tuan-tuan, 16,000. Siapa dia? Saya kata tak payah masuk. Masuk pun buat kacau. Parti kita kata. Nanti parti pun nak bertanding. Jangan kacau. Duduk tunggulah UMNO dan lawan daripada dalam PKJ. Kalau dia nak pecat, dia tak nak pecat, dia boleh. 16,000. Turun memberi 3-0, 3 parlimen. Dan juga DUN, kita terkalah sikit di di Indra Kayangan. Orang negeri Sembilan lah pergi buat kacau tu lah. Dia bertanding. Makcik Amoy itu pergi bertanding, dia dah menang. Dia tak apa. Saya kata bagi seorang lah ada mangkam. Kalau tidak, tak ada ubat langsung. Tuan-tuan, orang UMNO menyokong. Orang dalam keadaan pada masa itu, orang UMNO hanya marah. Gitu-gitu ya kepada pemimpin. Marah sebab apa? Kenapa buang? Kalau dia tak buang 10 orang, dia 10 kursi. Syukur Alhamdulillah saya nak sangat dia buang. Dalam rumah dia buang saya, buang kursi perhubungan, buang. Dia buang macam-macam jawatan daripada saya. Buang kursi Barisan Nasional, buang. Kalau boleh dia nak buang lagi, ya cukuplah, pecat teruslah, senang. Sebabkan si Medi masa nak umum calon, dia kata arah ditangguhkan. Dia orang dah pasal. Tuan-tuan, di antara orang yang menyokong hebat ialah orang UMNO. Tuan-tuan, Negeri Sembilan perlu buat perubahan. Kalau nak perjuangan UMNO itu diteruskan, sokong PN. Mari bersama. Saya akan beri cerita sekejap ni. No? Cerita sekarang lah, tak lupa orang. Tuan-tuan ingat, masa kita buat mau pakat nasional, ingat tak? Semua kita menangis di televisi. Mas yang tiga tu, tak ada lah. Allah. Saya dah lah teriak juga. Menangis. Yang saya tengok tangisan yang hebat datang daripada Tok Guru dan juga Presiden UMNO. Menangis. Betul bertiris air mata. Tapi air mata yang ikhlas nampak air mata Tok Guru lah. Air mata seorang lagi saya nampak air mata bermain-main. Berikut lah kata main-main. Dia pun buat benda mata yang gaya. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, apa jadi? Menangis kita. Orang PAS, orang UMNO menangis. Sebab apa? Dapat bersama. Dan sampai berlaku Selangor dengan Perlis. Tak mau lagi. Kalaupun nak berpisah, kami tak mau kita. Perlis tak mau. Selangor pun tak mau. Tapi Selangor bila Noh tak bertanding itu, dia jadi kelang kabut sikit. Bila saya tak bertanding, saya bertanding atas tiket PAS Perikatan Nasional, dia jadi kuat balik, tuan-tuan. Jadi bila orang melihat UMNO menolak tuan-tuan perpaduan yang kita unjurkan bersama, bagi syarat kalau nak boleh kerabang bersatu. Tuan-tuan, perpaduan tak kenal apa? Tak kenal ni orang Perlis, orang Sidang kata apa tahu. Tak minyak api apa? Tuan-tuan, perpaduan bersyarat. Macam sekarang lah, kerajaan perpaduan bersyarat. Perpaduan ni hanya untuk geng kami. Geng PN tak bersatu padu. Perpaduan apa? Tak boleh pun guna perpaduan. Kerajaan perpaduan, tetapi perpaduan bersyarat. Geng PS perpaduan, geng PN tak perpaduan. Dia orang dapat peruntukan, kami tak dapat. Saya tak mau ungkit tu, marah dah ungkit lah. Saya kata yang ada pada saya adalah doa. Sebagai seorang Islam, saya akan berdoa terus supaya perbuatan zalim yang dibuat pada kami, supaya Allah tunjukkan kepada orang yang melakukan kezaliman. Ini bukan hak mereka, ahli parlimen. Bayangkan tuan-tuan, bulan hari raya tuan-tuan, kemudian sebelum tu kita nak bagi bantuan kepada orang ramai, tak dapat kerana dihalang sebab kami PN. Jadi perpaduan, sebutlah kerajaan PA, perpaduan PH, bukan perpaduan. Kalau perpaduan kena masuk PN. Demikian juga perpaduan yang dicadangkan oleh UMNO hanya dengan PAS, tapi bersatu tak boleh. Cukuplah saya cakap tajuk tu lah. Tapi tuan-tuan, kalau orang UMNO sedar bahawa UMNO sekarang ni tuan-tuan sedang dihina oleh rakyat. Rakyat hina apa? Tuan-tuan tak hina macam mana?
Bila Tony Puah kata kerajaan ini UMNO ni adalah parti korup. Tuan-tuan, dia sebut parti korup. Hampa tak malu? Maka melompat lagi UMNO. Hisham Jalil kata, kalau tak tarik balik, kami sanggup jadi pembangkang. Saya kata jangan apa kata apa tahu. Tapi apa ni seusaha DAP kata jangan dengar cakap Tony Puah, dia bukan orang penting, tapi dia penasihat kepada apa tu seusaha agung satu agung DAP. Penasihat tak penting macam mana? Contoh yang paling penting, UMNO keluar amaran bahawa kalau cakap banyak kami akan jadi pembangkang. Keluarlah, tak payah bagi amaran. Saya tak pergi cerita kita akan bagi amaran, tak payahlah cakap apa. Kalau bagi keluarlah, kalau anak jantan keluar, tapi tak payah. Sekarang ni saya nak beritahu Kedah, Kelantan, Terengganu, UMNO tak akan menyokong UMNO sendiri. Mereka akan menyokong PN. Situ kita akan menang cantik. Di Selangor, UMNO akan menyokong PN cantik. Di Penang, kita sedang bertaruh hebat, tak berincang yang silap kita meminta gerakan. Di Negeri Sembilan, tu saya datang tu. Saya berhak lama untuk datang Negeri Sembilan. Sekarang saya datang, saya tak akan berkampung Negeri Sembilan. Mana esok pergi Pilah, lepas tu pergi Remau dan seterusnya. Nak bagi tahu UMNO, inilah masanya nak tunjuk kepada pemimpin UMNO, perbuatan kamu semua salah. Kamu kata dulu no UMNO, no DAP, no UMNO, no DAP, sampai UMNO menyanyi ho ho ya ho. Hampa tak malu ke? Dia kata hampa penyamun UMNO. Tuan-tuan, kalau masuk di parlimen, masalah ni ingat, masuk parlimen, UMNO dengan Najib masuk, dia pakai apa? Penyamun, perampok. Dia apa sebut? Tuan-tuan, sampai dua orang tu malu tunjuk kepala. Zahid dengan Najib dihina di parlimen. Siapa yang bangun? Nombor satu tentulah saya bangun cabar mereka. Tuan-tuan, pertahankan Najib dengan Zahid. Orang lain cakap kat luar boleh lah. Ahli parlimen dia yang boleh pertahan. Kita pertahan Najib dengan Zahid. Dan dimaki oleh siapa? Pokok DAP. Sekarang ni kata, masa tu penyamun perompak. Sekarang ni kes ni belum salah lagi. Masa tu penyamun perompak. Pasal apa sekarang tak bersalah? Sebab dia join kami, dia ada prinsip lah. Itu Jutong kata, kalau join kami ada prinsip. Awak dia ada prinsip ke? Tu tajuk tu akan dibawa di Pilah dan Remau. Sebab tu ada 10 sebab 10 pemberita. Dia nak pernah baca 10. Kalau ini boleh buat 2 mengenai cukup lah. 2 di 10 kenapa kerajaan ini gagal, dan bila gagal kena berhenti lah. Bukan saya kata dia pun, kami nak suruh dia berhenti. Dia habaq ke orang. Dia kata orang tuduh, orang kata nak jatuh saya bulan 8. Dia habaq siapa? Habaq saya tak kata pun. Saya sebut di parlimen betul, bulan 8. Bye-bye. Saya sebut di parlimen. Saya tak kata apa pun. Itu pemerintah tanya, bulan 8 tu apa dia? Bulan kemerdekaan. Itu Ibrahim adalah bocak sikit. Tuan-tuan, apa tu di Pahang, dia bocak sikit. Dia tak kata apa, dia kata pelabur. Ini saya nak cerita. Nombor 1 tuan-tuan, nombor 1 di 10 pula. Nombor 1, kejatuhan ringgit. Tuan-tuan, saya mau cek dengan manajernya. Kalau nak beli RM4.72. Sikit lagi nak jadi ringgit ramah lah, RM5 ha? Tuan-tuan, RM4.72. Kalau nak jual, kalau nak nak beli duit US kena RM4.70. Kalau nak jual, nak ambil duit Malaysia RM4.66. Saya kata hinanya, kenapa tak boleh RM4.68 kau? Kenapa jurangnya terlampau biasa besar, jual dan beli. Jual dan beli orang terbiasa 2-3 sen ya. Oh, dia kata sebab apa? Orang tak apa pandang tinggi kepada duit Malaysia. Dan dia nyangka duit Malaysia minggu ni jatuh lagi.
Minggu depan jatuh lagi. Tuan-tuan, kejatuhan ringgit berarti kejatuhan pada ekonomi. Tuan-tuan, pasal apa pelabur lain tak mau mari? Dia tuduh pelabur tak mau mari sebab apa? Sebab apa ni? Sebab orang nak cuba jatuhnya bulan 8. Pelabur percaya kepada dia saja. Tuan-tuan, tentang bulan 8 tu baru sebut 3 bulan. Dia menghantar 8 bulan. 5 bulan lepas dia dah jatuh. Saya baru sebut tak sampai 3 bulan kot. Saya kata bulan 8. Bye-bye. Saya kata. Lepas tu dia kata orang nak jatuhkan saya. Tak, duit dah jatuh sebelum perkataan tu keluar lagi. Jadi sekarang ni alasannya bulan 8 orang nak jatuh. Kami tak sebut. Kalau dia tak sebut lagi bagus. Sekarang tuan-tuan, pelabur mana nak datang Malaysia, kalau dia tahu bahawa Perdana Menteri itu akan dijatuh bulan 8, buat apa dia mari? Dia yang bagi tahu. Kami syok. Tak ada masalah. Bila dia jatuh kami naik. Itu saja. Dulu depan abang polis kata saya bukan nak jatuh kalian, saya sebut bulan 8. Salah apa? Esok saya sebut bulan 9, 16 September. Bulan apa? Hari Malaysia. Yang tu cakap pun hampa nak gaduh. Ya Allah, buatlah kerja lain. Jangan buat kerja ni. Kita bisyarah biasalah kan. Jadi ringgit jatuh tuan-tuan, mula-mula disebut ringgit jatuh sebab rasuah. Saya kata macam mana sebab rasuah ringgit jatuh? Saya boleh terkibah-kibah ya. Saya faham mana apa ni makna duit jatuh ni. Lepas ni ditukar balik bila berjumpa dengan student, duit jatuh ni sebab persepsi. Itu betul. Persepsi orang tentang Malaysia ni jatuh, maka duit jatuh lah. Bank negara kita sebab ekonomi global yang tak stabil. Saya setuju bank negara. Tapi takkan Malaysia yang jatuh teruk? Kenapa negara lain tak jatuh teruk? Nak cakap ekonomi global ke apa, semua jatuh bodoh tak apa. Tapi hak yang lain steady. Hak kita jatuh. Nak jawab apa? Tuan-tuan, duit lagi jatuh, barang import makin mahal. Nak ekspor tuan-tuan pun apa ni, tak untung banyak. Jadi tuan-tuan, ringgit jatuh, faktor yang pertama bahawa kerajaan ini gagal menguruskan negara. Dulu dia kata duit ni jatuh sebab hampa banang tak boleh uruskan negara. Betul tak? Dia kata, sekarang ambil lah balik perkataan tu. Saya tak mahu kata saya ni orang baik. Tak pernah kata orang saya cuma ulang balik. Kalau dia kata ini kerajaan banang, ambil lah balik. Tak ada masalah. Tapi kalau diurus dengan baik, maka ringgit tak boleh jatuh macam ni. Urus dengan baik. Raja pemula dah ada, minta tolong dia. Tapi dia pemula boleh lah. Ataupun minta tolong kat Abang Sadong, boleh. Sebab tu tak boleh buat. Saya tak tahu kan dia apa ni, Raja pemula kata kalau semua hampa pandai, mainlah nasihat. Iyalah, tak ada masalah. Mainlah nasihat. Takkan dia pergi nasihat buta macam tu. Habaklah jatuh kuasa mana nak pergi nasihat, nak tolong. Takkan nak habak ke orang ramai, nak bagi orang tenang, tak boleh. Sekarang kerajaan sekarang tuan-tuan macam bawa kapal terbang. Tuan-tuan boleh break dah kapal terbang tu nak berjalan. Kalau break habislah, bye-bye lah. Tuan-tuan, kapal terbang masih diteruskan, cuma nak pastikan ada hal yang tuju. Yang kedua, ni barang naik. Di Parlimen ada seorang Timbalan Menteri, kami kita barang naik. Mana ada barang naik lah? Timbalan Menteri perempuan. Betul juga tu. Kami kata barang naik, barang tak naik. Bukan, ingat tak Timbalan Menteri Kuantan, apa nama tu? Masih dah nak sebut nama, banyak dah tahu nama. Sebab apa mana boleh cakap macam tu tuan-tuan? Yang ni semua harga beras ni. Saya tukang beli beras lah. Dia bagi kat kawan-kawan saya tiap-tiap bulan, banjir semua. Jadi saya tahu tuan-tuan, bulan 2 tuan-tuan, harga beras 5 kilo lain. Lepas tu harga beras jadi lain. Saya kata kenapa hampa naik harga sampai dekat RM1? Kalau nak naik pun naik 5 kupang. Dia pun cerita lah, dulu untung 5 kupang. Sekarang tinggal 2 kupang, 2 kupang tak boleh modal, kena tolong kami jadi jenuh.
jenuh nak kata apa lagi dah. Tapi saya nak bagi tahu, harga barang naik. Semua naik. Hayang simen dia berkata nak bagi subsidi simen pun naik. Lepas ni susu formula naik. Tuan-tuan, rakyat susah. Tapi saya nak beritahu, saya ulang macam cara mereka nak. Kalau kami meminta semua ini dapat dipastikan kembali balik stabil. Dia tahan nak jadi apa, ambil cakap macam tu. Aku kata apa ni, Tan Sri Muhyiddin, Tok Guru dah pesan dah bahawa ini yang kita akan lakukan. Bahawa benda yang pertama kita akan fokus kepada ringgit, yang kedua harga barang, sebab melibatkan rakyat. Kami pejuang rakyat. Nombor 3, tuan-tuan, pelabur duk jual saham lari keluar. Apa nak jawab ni? Pelabur jual saham lari keluar, saham kita jatuh. Siapa nak cakap? Tiap-tiap minggu pelabur jual saham lari keluar. Tuan-tuan, bila tahu pelabur lari, pasaran saham jatuh, berarti ekonomi kita akan terkesan. Ni nak buat macam mana? Pelabur akan tunggu di sini, kalau tengok kerajaan baik. Tuan-tuan, bila memerintah saja, apa dia buat? Dia pergi cerita dulu surat khabar antara bangsa, channel antara bangsa, bahawa dia akan lawan rasuah, dia lawan ekstremisme, perkauman agama. Tuan-tuan, pernah ada orang PAH pergi ajar supaya doa bagi orang tu mati cepat? Ada tak? Pernah ada orang bersatu ajar? Ni orang Islam. Pernah ada? Tuan-tuan, kita doa orang tu minta, ya Allah mati cepat. Pernah tak? Tapi ada seorang orang mereka, tuan-tuan, Zaki Yamani. ya, dia nama dia. Tuan-tuan, berdoa sebagai Tok Guru dengan Tok Mazhar, mati cepat. Itu ekstremis agama. Tuan-tuan, kami tak pernah. Kerajaan PAH yang memerintah di Kedah, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan, mempunyai sikap toleransi yang tinggi kepada agama. Orang yang kuat agama, sikap toleransinya tinggi. Saya tak tahu saya kuat ke agama atau tidak, tapi saya tahu saya cukup toleransi tinggi sebab saya faham agama. Orang yang faham agama, toleransinya tinggi. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat toleransi yang cukup tinggi. Jiran baginda ialah Yahudi. Yahudi sakit, tiap-tiap hari dia pergi melawat. Sampai Yahudi kata, kalau engkau ni sama seperti Muhammad yang selalu melawat aku, dia kata itu yang terbaik. Dia tak tahu orang yang duk melawat dia tu ialah Nabi Muhammad SAW. Bila dia ketahui, tuan-tuan, dia terus memeluk Islam dan dia mati. Saya nak beritahu, tuan-tuan, Islam ialah agama akhlak, kemuliaan, bukan ekstrim. Ekstrim ni tak ada, tapi dia pun wujudkan perkataan ekstrim agama. Siapa yang ekstrim agama? Duk sebut dia hari, siapa ekstrim agama saya lawan? Siapa dia? Yang ekstrim agama dah ada jabatan Perdana Menteri, lawanlah dia. Wujudkan keadaan kononnya ada ekstremis agama, kemudian kata ada ekstremis perkauman. Siapa dia yang ada ekstremis perkauman? Di Malaysia, undang-undang membenarkan kita tubuh parti politik berdasarkan kaum. Orang Cina tubuh parti politik berdasarkan kaum. Dia memperjuangkan, terutamanya ialah pendidikan, education, MCA. UMNO parti parti yang bercorak perkauman. Tuan-tuan dibenarkan undang-undang sebab dia pernah perjuangkan nasib bangsa. Jadi kalau nak tuduh kata orang bercakap perkauman, siapa cakap perkauman? Siapa dia? Ambil tindakan lah. Ini wujudkan keadaan benda yang tak ada, kita wujud pergi ada. Hari pertama dan seterusnya jadi pemimpin bukan cakap untuk meletakkan ada 7 negara, tapi bercerita saya akan lawan isteri agama, saya akan lawan isteri perkauman, saya akan lawan korupsi. Benda yang tak ada diadakan sehingga orang hilang confident kepada kita. Itulah jadi sekarang. Benda yang tak ada diadakan, akhirnya apa jadi? Kelang kabut berkecamuk sekarang. Mesti dipulihkan. Pelabur jual saham lari. Yang keempat, bang elektrik, elektrik nak harga
Masa Mianti dah sebut tadi, dia kata duduk sambil duduk lepas lembu, kata Allah, nak elektrik naik pula dah. Tuan-tuan, rata-rata orang sebut, ini menunjukkan keluh kesar rakyat. Kalau ada PRU sekarang, satu Malaysia, makan habis, senang beritahu. Nasib baik PRU, lama lagi. Tapi tak apa, bagi 6 negeri dulu. 6 negeri ni kita mesti tawan untuk menunjukkan bahawa kami sudah hampir dengan Putrajaya. Negeri Sembilan dengan Selangor mesti menang. Mahalkan kawan UMNO tak apa. UMNO yang kami tahu, di antara yang akan menyokong kami yang kuat di Negeri Sembilan ialah UMNO. Sokong kami. Jual UMNO pun tak ada. Kalau UMNO kalah, itu menunjukkan kehormatan kepada UMNO. Ni graduan nak komplain ni. Graduan dikomplain, dia kata dia pekeluar tak ada kerja. Graduan komplain, graduan muda komplain. Orang berjanji macam-macam, buat apa ni, macam-macam apa ni, apa tanah dan lain lagi, tapi mereka tidak ada kerja. Makin meningkat. Patutnya fikirkan cara untuk memberi pekerjaan kepada graduan. Saya ada banyak, dia 13 benda. Saya sebut apa tu, apa yang akhir sekali sebab kalau sebut semua pun kacau akhir sekali tuan-tuan, ingat tak bila Pak Jokowi datang tiba-tiba bila Pak Jokowi balik ke Indonesia, media Indonesia raikan, tulis macam-macam kejayaan Jokowi yang hebat. Tapi di Malaysia dia tak sebut, dia tanda tangan apa? Dia kata saya tak serah amalat. Ya, tapi serah apa? Tentu ada titik-titik, sebab di sempadan dia ada titik mana yang diserahkan. Kena cerita, rakyat nak ambil tahu. Kenapa media Malaysia, saya tanya, kenapa media Malaysia tak raikan apa yang telah berlaku? Media Malaysia diam sebab mereka tidak ada titik. Saya minta supaya dilihat tentang perjanjian ini, apakah menguntung kita ataupun tidak. Yang paling penting di Indonesia, media royok rendah sebab Jokowi telah berjaya, dia tak tahu apa. Cukup orang? Kado? Cukup lagi satu, cukup boleh, lagi satu boleh. Kerja sekarang flip-flop. Orang lantas sebut clock click clock click clock click. Dia tukar tiap hari tuan-tuan. Dulu dia kata kita mahu atas hasutan dihapuskan, kebebasan bersuara. Sekarang ni kami nak bersuara, Hatta tak ikut ni. Ikut Hatta nak tengok apa kami kata. Tak ada langsung kebebasan suara. Puak-puak kami lah yang betul ni kau berani cakap, tapi orang lain tak boleh cakap. Sebab apa? Kebebasan bersuara telah ditiadakan dan atas hasutan tidak dihapuskan. Sampai Menteri Komunikasi, kawan baik saya, kita kena sebutlah Menteri Komunikasi, pasal apa hang bagi amaran sekali lagi polis main depan rumah. Saya kata larat ke polis beri datang berapa juta rakyat Malaysia, berapa juta rumah nak pergi. Ada pula orang bercakap kononnya polis datang rumah. Kita bercakap apa? Atas hasutan kita hasut apa? Kita bagi tahu kerajaan sekarang gagal bertukar-tukar fikiran. Tiap-tiap hari kalau Perdana Menteri cakap, saham jatuh, duit jatuh. Dia bercakap dia, saham jatuh, duit jatuh. Tuan-tuan sekarang Perdana Menteri yang terbaik duduk diam seminggu, kut duit boleh naik balik, kut saham boleh naik balik, saja saham boleh naik balik. Raja Pemula duduk diam, Menteri Komunikasi duduk diam. Hampa duduk diam seminggu ya, minta tolong. Tapi kalau duduk diam seminggu, kita tengok tak naik juga, menunjukkan bahawa hampa dah gagal dah, tak payah. Hampa duduk diam pun saham jatuh, hampa buka mulut pun jatuh, jadi hampa dah gagal. Dengan itu kita berjumpa lah bulan 8 nanti, bulan kemerdekaan. Cukup lah, terima kasih banyak orang Negeri Sembilan. Tuan-tuan, kita kena buat perubahan. Jentera yang hadir ni kena kerja kuat, sembang sampai panjang ke mulut.
kami diarah ni, saya bawa Datin ni, dia tak, semua majlis dia tak pi. Padang Serai saya buat kempen besan, dia tak pi. Sebab nak jaga orang UMNO, sebab dia ketua wanita UMNO boleh. Elok habis Padang Serai, dia bagi surat Puan Datin Seri dipecat terus daripada UMNO. Dia 2 sengak pun kena pecat. Kalau dia ikut saya lagi banyak, lagi kena pecat. Itu cara UMNO. Macam je PJ, cakap sikit kena pecat. Mak kata apa? Hei, hang nak gantung-gantung, tak payah gantung lah. Kalau boleh pecat, okey gantung, pecat hang. Jadi prosedur kan, kalau nak gantung ada prosedur, nak pecat ada prosedur. Tak, prosedur mulut dia. Hang minta pecat, hang pecat. Kalau melantu, kalau seorang lagi kata, weh, hang pecat aku sama, aku pecat hang. Itulah UMNO, flip-flop, kerajaan flip-flop. Dulu hampa maki UMNO, sekarang hampa kawan UMNO. Saya tak tahulah, kok mau Mak Hassan tu kan, dia ingat dia steady je, tapi dia nak cerita dah dia jumpa PM banyak kali, ada apa-apa ke ya? Sebab yang kita tahu bahawa mereka dah berasa dah bahawa PRN ini menunjukkan bahawa PN akan menang dengan dahsyatnya. Di Negeri Sembilan, insyaAllah. Di Selangor, insyaAllah. Di Kelantan, Terengganu, Kedah, insyaAllah. Dan di Penang, insyaAllah. Tonton panjang-panjangkan berita dan suara bahawa hanya PN mampu menyelesaikan dengan izin Allah banyak perkara. Sebab yang saya cakap ni keluar daripada hati yang ikhlas kami, bahawa kami memperjuangkan nasib rakyat, masa depan rakyat dan juga masa depan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya melancarkan jentera Pilihan Raya Port Dickson pada malam ini. Jumpa lagi 28. Takbir!